Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat Okey, selamat datang ke dalam preview online tone di mana saya sendiri adalah Hafiz Arif. Tiba giliran saya untuk saya berikan, kita panggil preview online berkaitan tone lah. Okey, saya kenalkan diri saya Hafiz Arif dan saya telah pun menyertai bisnes ni pada tahun 2014 lagi, di mana masa tu bulan 11, 20 bulan 11 2014. Tarikh tu memang boleh dikatakan saya akan ingat sampai bila-bila lah, di mana tarikh yang mula ubah hidup saya. Okey, saya bermula pada tahun 2014 dan sehingga kini pada tahun 2021 masih kekal buat. Dan ini adalah satu-satunya bisnes saya, satu-satunya perniagaan saya. Dan saya hidup ataupun saya sekarang ni menyara hidup saya, keluarga saya, family saya dengan pendapatan daripada bisnes ni. Jadi jika kawan-kawan tertanya-tanya kan, bisnes ni boleh buat secara full time ke ataupun bisnes ni boleh hidup ke kita buat? Jawapan saya boleh hidup, jangan risau. Sudah berapa tahun? Sudah 6 tahun saya bersama dalam bisnes ni lah. Okey. Jadi untuk pada hari ini saya nak berkongsikan kepada rakan-rakan semua, saya tak nak berkongsi tentang kelebihan Sikap Tuan Wow, sebab saya yakin semua antara kita sebenarnya sudah tahu apakah kelebihan Sikap Tuan Wow. Banyak, okey. Dan yang kedua, kita tak nak berkongsi tentang plan marketing, tapi apa yang saya nak berkongsikan kepada rakan-rakan semua adalah tentang 3 power. Seperti yang saya janjikan, okey, saya nak berkongsikan kepada tuan-tuan tentang 3 power. Apakah 3 power ini? 3 power ini sebenarnya benda yang tuan-tuan mesti ada pada dalam diri tuan-tuan sendiri. Okey, yang mana jika kita ada 3 power ni, maka untuk kita berjaya dalam apa saja bisnes pun mudah. Bukan saja dalam bisnes Tuan Wow. Macam saya buat bisnes Tuan Wow lah. Tapi jika kita ada 3 power ini, memang sangat mudah untuk berjaya. Apakah 3 power ini? Jadi inilah benda yang akan saya kongsikan kepada rakan-rakan. Kita tak ambil masa lama, mungkin 30 minit saja, tapi saya akan kupas satu demi satu tentang apakah 3 power itu. Dan saya sangat mencadangkan kepada rakan-rakan, tolong pastikan ada 3 power ni. Jika tak ada, mula adakan 3 power ni dalam diri kita sendiri. Okey, apakah 3 power ini? Sangat mudah. Yang pertama, bila saya cakap 3 power, bermaksud ada 3 power lah. Power yang pertama, apa yang tuan-tuan perlu ada, okey, untuk berjaya dalam bisnes tone ini, yang mana pertama, power of words. Selalu kalau kita cerita tentang business tone kan, selain daripada biasanya yang kita kena tahu, kita selalu dia ajar adalah kita kena tahu tentang product knowledge, kita kena tahu tentang plan marketing, kita kena tahu macam mana cara nak promote, kita kena tahu macam mana cara nak daftar ramai orang. Okey, tapi ramai di antara kita terlupa ada satu benda, itu lebih kepada luaran yang kita belajar tu, tapi ada satu benda di mana dalaman yang kita kena ada, iaitu salah satunya adalah power of words. Kuasa dalam percakapan kita. Benda ini sangat penting tuan-tuan. Benda ini memainkan apa ni kita panggil subconscious mind kita sendiri. Apabila kita buat satu benda, kita kena biasakan diri kita untuk cakap benda yang baik-baik. Benda ni sangat penting dan benda ni memang bila kita fikir power of words, apa berkaitan power of words ni? Kenapa bila kita cakap benda yang baik-baik kita boleh berjaya ke? Jawapan saya yes. Memang boleh berjaya. Dengan hanya power of words, dengan hanya kuasa kata-kata kita, kata-kata yang baik, selama kita buat bisnes, selama hidup kita jalan ke perniagaan, jika kita bercakap benda-benda yang positif, bila kita bercakap dengan benda-benda yang baik, maka kita akan mudah untuk berjaya dalam apa jua bisnes. Saya bagi contoh kepada rakan-rakan semua. Bila kita bercakap tentang benda-benda yang baik, contoh, setiap hari kita bangun, kita cakap depan cermin, aku nak berjaya dalam bisnes ni, aku akan berjaya dalam bisnes ni, aku akan cipta satu pendapatan yang baik dalam bisnes ni. Untuk kali pertama, aku akan cuba capai RM1,000 komisen dalam Tuan Wow secepat yang boleh. Untuk dalam masa setahun, aku nak berjaya, aku nak capai RM5,000 income aku dalam Tone. Okey, jadi kata-kata, setiap hari kita berkata-kata, sedangkan kita dalam Islam, okey, dalam Islam pun atau saya yakin dan percaya dalam apa-apa saja agama pun telah mengajar, kita perlu berkata-kata yang baik. Bila banyak kali kita berkata yang benda yang baik, lama-lama dia akan tertanam dalam subconscious mind kita. Kita akan sentiasa positif dan kita akan ke arah apa yang kita kata-katakan tu. Pernah tak kita selalu dengar orang cakap kan, kalau kau cakap orang ni bodoh 40 kali, lama-lama bodoh lah orang tu. Okey, benda tu nampak macam kelakar, tapi sebenarnya benda tu ada kebenarannya. Bila kita selalu bercakap tentang benda tu,
Orang tu memanglah dia tak jadi bodoh dalam masa 40 kali. Tapi benda tu dia asal terima dalam kepala dia. Lama-lama dia akan lost self-confidence. Okay? Dia akan lost self-confidence. Dia akan rasakan diri dia tu bodoh. So sama macam kita. Bila kita setiap kali kita bangun, kita kena selalu bercakap, aku akan berjaya. Satu masa aku akan berjaya. Aku akan pastikan aku berjaya dalam bisnes ni. Tuan-tuan, dulu masa saya mulakan perniagaan Tonwar pada tahun 2014, 15, 2016, sehingga sekarang tuan-tuan, setiap kali saya bangun, saya akan tanam satu azam. Aku akan berubah, hari ni aku akan jadi lebih baik daripada semalam. Hari ni aku akan jadi lebih baik semalam. Dulu peringkat awal saya buat, saya selalu cakap, satu hari aku akan berjaya. Aku akan pastikan aku dapat income 10,000 dalam bisnes ni. Setiap masa, bila saya pandang cermin, itu yang saya akan bagi tahu. Dan sehingga sekarang tuan-tuan, setiap hari saya ada pasang satu kertas. Kertas tu saya ada tulis, okey, yang mana terima kasih Allah, okey, saya cakap alhamdulillah, syukur ya Allah, aku berjaya mencipta pendapatan 50,000 sebulan. Tuan-tuan, daripada tahun 2016 lagi saya dah pasang kertas tu. Saya tampal dekat cermin, setiap hari saya akan baca word tu. Terima kasih ya Allah, kau telah memberikan aku income 50,000 sebulan dalam Tonwar. Sedangkan saya belum capai lagi income, tuan-tuan. Tapi disebabkan saya selalu berkata, saya selalu positif, selalu berkata, ini saya panggil the power of words. Benda ni akan masuk dalam subconscious mind kita. Kita boleh bermudah berjaya. Okay, tuan-tuan kena buat. Benda ni sangat penting. Jadi, mula biasakan diri tulis, cakap setiap hari, bangun. Dan kita, bila kita berjumpa orang, kita kena cakap benda yang baik-baik. Jangan bercakap benda-benda yang tak baik. Bercakap benda-benda yang negatif. Sentiasa bila berborak dengan orang, suka berborak pasal benda-benda yang negatif. Tak boleh pergilah bisnes ni. Benda ni aku rasa tak boleh jaya. Aku rasa benda ni memang tak boleh jadi. Tuan-tuan kena start buang benda-benda macam tu. Start buang benda-benda tu. Bila orang ada berkata buruk pasal bisnes, kita jangan dekat dengan dia. Bukan kita tak nak dekat dengan dia sebab kita tak nak kawan dengan dia. Kita tak nak terpengaruh percakapan negatif dia tu masuk dalam kita punya subconscious mind kita. Kita akan sama level dengan dia. Tuan-tuan pernah tak diajar oleh ramai orang? Saya yakin tuan-tuan mesti pernah dengar benda ni. Bila kita nak berkawan, okey, kita kena berkawan dengan orang-orang yang berjaya. Kita nak berjaya, kita kena berkawan dengan orang berjaya. Kita nak berjaya dalam Tonwar, kita kena cipta kawan kita, orang yang berjaya dalam Tonwar. Kalau kita nak naik kepada ranking branch, contoh, kita kena berkawan dengan orang yang sama aim dengan kita, sama target dengan kita. Kalau kita nak income 10,000, kita kena berkawan dengan orang yang sama target dengan kita, income 10,000 dalam Ton. Macam tu, tuan-tuan. Bila saya buat bisnes Ton, saya tak berkawan, tuan-tuan, dengan orang-orang yang tak ada mindset sama dengan saya. Saya menjauhkan diri. Bukan kita panggil tak nak kawan, saya menjauhkan diri saya. Bila saya buat bisnes Ton, saya berkawan dengan orang-orang Ton. Sedangkan saya ada kawan yang tak orang buat Ton, tapi saya jauhkan diri. Saya fokus pada orang yang nak buat bisnes Ton sama-sama dengan saya. Saya sentiasa jadikan persekitaran saya ni hanya orang-orang yang positif, hanya orang-orang yang sama mindset macam saya. Saya hanya berkawan dengan orang tu. Tuan-tuan juga kena mula cari kawan dengan orang-orang macam ni. Sebab apa, tuan-tuan? Bukan kerana tuan-tuan memilih kawan, tapi tuan-tuan nak cipta power of words tu. Bila kita berkawan dengan orang positif, maka dia akan berkata dengan benda-benda yang positif. Kalau kita nak berkawan dengan, kita nak jadi jutawan, kita kena berkawan dengan orang yang cerita pasal juta-juta. Kita tak boleh berkawan dengan orang yang hanya mengharapkan kerja, mengharapkan bonus tahunan. Tak apalah, kalau aku tak kerja, aku tak buat bisnes, tak apa, cukup akhir tahun aku dapat bonus tahunan. Kita berkawan dengan orang-orang yang mengharapkan akhir bulan gaji masuk. Kalau kita banyak berkawan dengan orang macam ni, tiba-tiba mindset kita nak berjaya, kita nak boom, kita nak hasil income yang luar biasa daripada kerja makan gaji. Kita berkawan dengan orang macam tu, kita susah nak keluar daripada kepompong tu. Kerana apa? Words, perkataan-perkataan yang selalu dimainkan oleh mereka. Okey, kita kena cipta satu kawan kita untuk dapatkan power of words yang positif. Dalam satu hadis pun pernah beritahu, jika kita berkawan dengan penjual minyak, sedikit sebanyak, walaupun kita tak jual minyak, pasti kesan ni kita akan ada dapat kesan bau wanginya, kerana kita rajin berkawan dengan penjual minyak wangi. Tapi kalau kita berkawan dengan seorang tukang buat besi, sedikit sebanyak, walaupun kita tak buat besi, sedikit sebanyak bau hangit tu, bau besi tu pasti akan terkesan pada kita. Itu yang saya nak ajar kepada tuan, the power of words. Benda ini sangat penting. Jadi kita kena cipta. Jangan kita selalu komplain, condemn ataupun kritik. Buat satu benda ni, apalah HQ ni, kenapalah dia buat macam ni. Kita keep on complain, keep on kritik. Okay, keep on, kita selalu kritik, kita selalu komplain, selalu kata-kata belakang. Benda ni tak boleh, tuan-tuan. Jauhi 3C ni, komplain, kritik dengan condemn. Bila kita buat satu bisnes,
Kita jangan ada 3C. Jangan terlalu komplain, jangan terlalu kritik orang. Kita buat saja dulu. Teruskan buat. Jangan ada komplain. Waktu dulu masa saya buat, tuan-tuan bayangkan 1 GB internet, harga dia RM39, tak silap saya RM42. Kita tak komplain, kita buat terus. Hanya orang yang tak komplain, dia buat terus, dia percaya kepada company. Orang-orang ini biasanya dia akan berjaya. Sampai sekarang mesti dia akan berjaya. Sebab apa? Dia tak ada 3C ni. Dia tak selalu kuat komplain. Dia tak selalu merendahkan orang, kritik, kerja dia kritik saja. Jadi orang-orang macam ni, tuan-tuan, kita mesti jauhkan diri. The power of words, ini yang saya nak ajar kepada rakan-rakan. Okey. Yang nombor 2, apa dia, tuan-tuan? Apa power of apa yang kita kena ada? The power of faith. Okey, the power of faith. Faith ni bermaksud kuasa dalam kepercayaan. Apabila kita nak buat satu bisnes, tuan-tuan, kita kena pegang satu konsep di mana kita kena percaya dahulu. Okey, maksud saya, kita kena buat dahulu, percaya kemudian. Apa saja yang dia ajar, kita kena buat dulu, percaya kemudian. Kita ingat tak, dulu masa zaman kita kecil, waktu kita kecil dulu kan, waktu kita kecil, apa yang mak bapak kita cakap, benda ni jangan buat, benda ni jangan buat, benda ni buat, jangan makan benda tu, jangan. Kita tak tahu benda tu apa kesan dia, tapi kita buat sahaja dulu. Okay? Kita ikut sahaja walaupun kita tak tahu kesan dia. Daripada dulu kita diajar buat dahulu, percaya kemudian. Okay? Benda ini sebenarnya, inilah kita panggil the power of faith. Macam mana pun, bila kita buat satu bisnes, kita dah pegang pada bisnes tu, kita dah buat bisnes tu, okay, kita kena buat dahulu, baru kita percaya kemudian sama ada kita boleh dapat satu income yang besar, kita boleh ubah hidup kita dalam bisnes ni. Benda itu, percaya kemudian tu kita kena pegang, kita kena buat dahulu. Jangan kita fikir bila waktu yang sesuai untuk kita buat. Jangan kita fikir bila waktu yang betul-betul sempurna untuk kita buat. Sebenarnya tiada masa yang sempurna. Okay? Tiada tempoh yang sempurna, tak ada masa yang sempurna yang sesuai untuk kita buat. Sebenarnya kita kena buat dahulu, baru kita akan tahu waktu tu kita jadi ke tak jadi. Sebab tu saya selalu sebut, buat dahulu, percaya kemudian. Okay. Bila saya sebut the power of faith, okay, kuasa dalam kepercayaan, sudah tentu kita sebagai orang Muslim ataupun orang yang apa saja beragama, kita kena percaya kepada Tuhan. Kita kena percaya kepada Tuhan, ataupun dalam Muslim percaya kepada Allah. Okay. Apa saja bisnes yang kita buat, walaupun kita buat bisnes tun, katakanlah, kita kena letak kepercayaan kita kepada Tuhan. Apabila kita buat dahulu, kita bertawakal, dan satu masa ianya akan ubah hidup. Dahulu pada tahun 2014, 2015 saya buat. Saya sentiasa percaya apa yang saya buat, bila saya usaha rajin, satu masa mesti Allah akan beri apa usaha saya yang setimpal. Daripada dulu zaman saya belajar juga saya buat benda yang sama. Kerja saya usaha keras saja. Hasilnya Allah yang tentukan. Sama juga seperti kita waktu kita lakukan bisnes ini sekarang. Kerja kita usaha kuat dahulu. Buat saja dahulu, usaha kuat. Untuk daripada segi hasil. Hasil itu bukan di bawah kawalan kita, tuan-tuan. Jadi kerja kita buat saja dulu. Hasil tu nanti Allah akan tentukan. Itu saya kata the power of faith. Kita kena percaya dengan benda ni. Kita buat saja. Saya dulu waktu saya buat pun, kalau saya boleh dapat income 1,800, 2,000 pun, itu pun saya sudah syukur. Okay, saya buat. Kita tak tahu daripada apa yang kita fikirkan, ianya boleh berjadi puluhan kali ganda. Boleh banyak. Daripada apa yang saya idamkan 2,000, dia boleh jadi sampai berpuluh-puluh kali ganda hasil yang saya dapat. Padahal hasil ni saya nak, as long dapat 2,000, itu pada peringkat awal sudah memadai. Okay, sebab tu saya kata kita kena percaya. Okay, dan apabila kita buat satu bisnes, bila saya kata the power of it, kita kena sentiasa jujur dalam apa saja jua kita bisnes kita buat. Dalam kita buat bisnes, percaya yang kita ada Tuhan tu sentiasa memerhatikan kita, dan kita kena buat bisnes tu secara jujur. Okey. Benda ini sangat benar. Walaupun benda ini tuan-tuan rasa macam perkara yang kecil, sebenarnya benda ini bukan perkara yang kecil, tuan-tuan. Benda ini satu perkara yang besar. Bila kita buat satu bisnes, kita kena jujur, kita tak boleh menipu orang, kita kena pegang pada amanah. Okey, jangan kita ambil kesempatan pada kelemahan orang lain. Mentang-mentang kita dah buat lama, kita boleh ambil kesempatan pada orang lain, tak boleh. Bila kita buat pasal bisnes, kita kena jujur. Bila kita jujur, kredibiliti kita tu akan datang dengan sendiri. Dan apabila kita jujur, kita percaya yang Allah, yang Tuhan sentiasa melihat kita, apa kebaikan yang kita buat, walaupun kita tak dapat apa kebaikan yang kita buat, percayalah, hasil tu akan datang kemudian, Allah akan balas.
Okay, ini the power of it. Selain daripada kita sentiasa berkata benda-benda yang baik, berkata benda-benda positif, kawan dengan orang yang sama misi macam kita, kawan, make them friends, okay. Pada masa yang sama, the power of it, kita kena ada kepercayaan dengan kuat pada agama kita, kita kena percaya, kita kerja jujur, kita kerja kuat, satu masa Allah akan, Tuhan akan berikan setimpal dengan apa yang kita nak. Okay, sama. Saya juga tak percaya apa yang saya dapat sekarang, tapi kerja saya hanya usaha kuat dan saya percaya satu masa kita akan dapat. Sebab itulah kita selalu diajar, kerja kita usaha kuat, kemudian kita tawakal. Dan hasil dia akan datang. Dengar cakap orang dan sentiasa rendah diri dengan dealer-dealer lain. Sentiasa rendah diri dengan orang lain. Kita tak boleh, bila kita rasa diri kita dah lama, bila kita rasa kita dah pandai sikit, kita mula pandang rendah orang lain. Kita mula menipu orang lain. Kita mula kita panggil pedajal dia, kita mula kenakan dia. Itu satu benda yang tak baik. Okey. Kita percaya walau di mana saja kita ada, kita kena sentiasa merendah diri. Kita kena tahu apa yang kita dapat sekarang ni, ini semua adalah rezeki yang diberi olehnya. Okay, kita jangan sesekali kita rasa diri kita angkuh dan sebagainya. Ini the power of it yang kita selalu kita kena pegang. Kita kena buat dahulu, percaya kemudian, dan selama mana tempoh yang kita buat, kita kena percaya tempoh tu ambil masa yang lama, dan pada masa yang sama kita kena terus buat, kita percaya satu masa kita akan dapat hasilnya. Okey, ini paling penting, the power of it. Dia sangat penting. Kena ada kepercayaan yang kuat. Okey, jangan kita selalu sentiasa asal nak condemn, asal nak merendah, asal nak komplain dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, apa yang tuan-tuan perlu ada? Ini paling penting. The power of unity. The power of unity. Ini sangat penting, tuan-tuan. Apa ini the power of unity? The power of unity adalah kuasa dalam kita berkumpulan. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak? If you want to walk fast, so you must walk alone. But if you want to walk far, okay, so you must walk together. Kita selalu dengar perkataan ni kan. Perkataan ni dia memberi 1001 makna sebenarnya. Maksudnya dekat sini, tuan-tuan, jika kita nak buat kerja laju, memang kita kena buat kerja seorang diri. Kita tak boleh buat kerja sekumpulan. Sebab bila kita buat kumpulan, kita nak kena tunggu kumpulan kita sama-sama. Contoh, kita nak pergi daripada point A ke point B. Kalau kita bergerak dengan ramai, dia akan jadi plan. Tapi kalau kita nak laju, kita kena bergerak seorang diri. Cepat kita sampai. Okay. Tetapi, tuan-tuan, satu masa kita akan penat. Sebab kita bekerja hanya sendiri. Tetapi jika kita nak pergi jauh, kita kena bergerak secara berkumpulan. Walaupun sedikit perlahan, tapi kita boleh pergi jauh, tuan-tuan. Apa kaitan the power of unity ni dengan apa yang saya nak sampaikan dalam bisnes? Kenapa kita boleh berjaya dalam bisnes jika kita ada power of unity? Daripada simple, kalau kita nak cipta satu income yang besar, kita kena sentiasa berkumpulan. Kita kena build team. Kita kena ada team. Okay? Kita kena bina kumpulan. Kita tak boleh bergerak seorang diri. Saya bagi contoh perumpamaan. Jika kita berjalan di satu padang pasir yang terbentang luas lah. Okay? Kalau kita jalan seorang diri saja, ya, kita boleh jalan cepat. Tapi lama-lama kita akan mati kesorangan. Okey, haus, dan akhirnya kita tak mampu teruskan, kita tak mampu habiskan pun perjalanan dekat dalam padang pasir seorang diri walaupun kita boleh berlari. Tetapi jika kita berjalan secara berkumpulan, tuan-tuan, memang perlahan, tapi kita boleh sampai ke akhir destinasi. Sebab apa? Sebab kita berjalan berkumpulan. Seorang uruskan bahagian masak-masak, seorang pegang bekal yang ini, seorang pegang yang ini, seorang tahu di mana arah kita nak pergi, seorang buat perancangan, seorang komen dan sebagainya. Okey, jadi bila kita bergerak secara berkumpulan, memang perlahan tapi kita boleh capai, kita boleh pergi jauh. Sama juga dalam konsep business tone juga. Bila kita nak berjaya, kita kena berkumpulan, tuan-tuan. Kita tak boleh bergerak sendiri. Kita tak boleh buat sendiri dan kita buat daftar ramai pelanggan, kita kena daftar, kita buat sendiri. Kita tak ada geng, kita sendiri saja. Okey. Lama-lama kita akan penat, tuan-tuan. Kita akan penat. Dan at the end kita tak akan buat pun bisnes ni. At the end kita akan berhenti juga. Okey, bukannya sekali dua, seorang dua saya jumpa terlalu ramai, tuan. Mungkin dia boleh buat laju, dia boleh buat cepat, dia boleh daftar ramai, tapi takkan lama. Sebab dia tak ada geng, dia tak ada team. Itu pentingnya team, tuan-tuan. Team ini sangat penting. Jika kita nak dapatkan komisen kita cepat menaik, yes, kita memang kena buat seorang.
Tapi kalau kita nak, walaupun dia menaik lambat tapi dia boleh pergi jauh, komisen kita betul boleh pergi jauh lebih besar, kita kena bergerak secara tim. Ini yang saya nak explain kepada tuan-tuan. Dalam saya cerita The Power of Unity ni, kita ada 3. Kita ada dependence, kita ada independence, dan kita ada interdependence. Okay. Apa itu dependence? Dependence ini bermaksud pada peringkat awal, masa kita awal kita nak buat bisnes ni, kita kena sentiasa depends pada orang. Kita kena sentiasa depends pada mentor kita, kita kena sentiasa depends pada orang yang memperkenalkan SIM card ini kepada kita. Kita kena depends kepada tim kita sendiri. Setiap orang yang kita join, mesti mereka akan ada team, mesti mereka akan ada branches mereka, mesti mereka akan, kita ada mentor kita sendiri. Kita firstly kita kena depends pada mereka, pada introducer kita dahulu. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan segala ilmu. Kita nak dapatkan apakah ilmu tentang produk knowledge yang ada, apa ilmu tentang plan marketing, macam mana cara nak promote, macam mana cara nak ramaikan ahli, macam mana cara kita nak naikkan komisen dengan cepat. Kita kena tanya pada introducer, kita kena tanya pada tim kita, mereka yang dah lama buat dan mereka yang dah lalui banyak salah. Mereka dah lalui banyak kesilapan. Jika kita tak nak melalui kesilapan yang sama, kita firstly kita kena depends pada mereka, kita kena belajar pada mereka dulu. So daripada situ, tuan-tuan, belajar untuk respect orang. Belajar untuk respect orang yang introduce kita bisnes ni, belajar untuk respect ejen-ejen lain, kawan-kawan kita, tim kita, branch kita ke apa ke, kita kena belajar respect dia orang dulu. Sebab firstly, memang kita 100% kita terpaksa bergantung kepada mereka. Jangan mentang-mentang bila kita daftar bisnes ni, orang tu pun tak berapa nak hebat komisen dia, kita pun berlagak hero. Pada peringkat awal kita join kan, kita rasa macam kita ni ada duit, macam kita ni somebody. Bila kita daftar dengan orang tu pun komisen tak berapa ada, oh kita pun berlagak hero. Ini adalah salah. Firstly, kita kena dependent dulu. Kita kena bergantung kepada mereka, bergantung kepada tim, ambil ilmu, respect mereka, hormat mereka, tanya mereka, buangkan ego. Ini paling penting, dependence. First, memang kita akan dependence dulu. Sama juga seperti saya. Okay. And then, bila kita dah dapat ilmu, kita dah pandai, sedikit sebanyak kita dah tahu perjalanan bisnes ni, dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan dah buat, dah nampak tune dia. And then yang kedua, baru kita start independence. Takkan selamanya kita akan bergantung kepada dia. Mungkin dulu setiap hari kita akan tanya, seminggu sekali kita akan update progress kita pada dia, update masalah kita pada mereka. Tapi satu masa kita terpaksa independen juga. Yang mana kita kena bergerak secara sendiri. Kita kena ada tim kita sendiri. Kita pula kena bina tim kita sendiri. Tak boleh mengharapkan mereka semata-mata. Kita kena bergerak secara sendiri. Sama. Bila saya dah dapat satu ilmu, saya dah mempunyai komisen saya sendiri, saya dah pandai, saya dah tahu macam mana cara dia, kita kena belajar untuk bergerak sendiri. Jangan terlalu depends pada dia. Kita mula bina tim kita sendiri, kita mula bina macam mana sistem kita sendiri, macam mana kita nak kembangkan network kita sendiri. Okay? But yet kita mesti respect. Kita kena respect tim kita, respect introducer kita, kita kena sentiasa mengenal diri. Okey, ini independence. Kita dah kena pandai bergerak sendiri. Jangan terlalu mengharapkan sangat orangnya. Bila kita sampai bertahun-tahun masih lagi mengharapkan orang yang sama, masih lagi mengharapkan dia fit kita, masih lagi mengharapkan dia nak bagi kita sesuatu. Tuan-tuan, bisnes ini adalah bisnes masing-masing. Bisnes ini adalah bisnes sendiri. Okey, kalau kita tak buat, itu kita punya pasal. Kalau kita buat, at the end komisen tu komisen kita juga. Jangan mengharapkan bila kita buat, kita mengharapkan mereka bagi kita sesuatu. Aku dah buat ni, takkan kau tak bagi aku sesuatu, aku dah bagi kau komisen. Tuan-tuan, jangan macam tu. Okey, itu kita boleh saya panggil itu adalah satu perkataan yang sangat tak baik untuk kita ucapkan kepada introducer kita. Kita tak boleh berkata macam tu. Okay. Jadi itu saya kata, bila kita dah depends, kita dah ada ilmu, kita dah pandai bergerak sendiri, satu masa kita akan kayuh sendiri. Itu kita panggil independence. So kita dah boleh pandai bergerak sendiri, kita buat insentif sendiri, kita raikan network kita sendiri, kita ajar network kita sendiri, macam tu. Okay, jangan bergantung lagi kepada mereka, jangan mengharapkan sesuatu apa yang mereka nak bagi pada kita. Oh, mentah-mentah lah orang lain bagi, dia tak bagi kita sesuatu, kita marah-marah dia. Itu satu benda yang salah. Okay, itu yang kedua. Independence. Yang seterusnya, interdependence. Ini adalah yang ketiga. Apa tu interdependence? Interdependence ni adalah di mana kita gunakan orang lain, kita outsourcekan kepada orang lain untuk membantu kita kembangkan tim kita. Kan ni cerita The Power of Unity. Okay. Jadi kita menggunakan orang lain, kita menggunakan kemudahan daripada tim kita, daripada dealer-dealer lain, daripada apa yang tim kita bagi. Okey, untuk kita kembangkan lagi tim kita. Sebab apa? Bila kita dah independence, bukan bermaksud kita kena buat sendiri semua.
Kan saya ada bagi tahu tadi kan. Jika kita buat sendiri, memang kita boleh gerak laju, tapi kita tak akan boleh pergi jauh. Jadi nak atau tak nak, memang kita akan bergerak sendiri. Kita akan jadi independence. Tapi pada masa yang sama, kita kena jadi interdependence. Kita gunakan apa saja kemudahan, apa saja peluang yang ada, kita outsourcekan pada peluang tu untuk kita kembangkan pada network kita. Apa maksud saya yang saya nak bagi tahu? Contoh, jika kita ada dealer lain, dealer ataupun tim kita yang ada buat coaching, kita kena campak, kita kena gunakan peluang tu untuk kita salurkan kepada tim kita, network kita untuk mereka belajar dekat sana. Jika mereka bagikan kemudahan, contoh sekarang ni kita ada buat online preview macam ni, setiap minggu HQ ada buat online preview macam ni. Jadi kita gunakan kemudahan ini ada, kita suruh semua network kita tonton video ini supaya mereka belajar. Okey, kalau semua benda kita nak buat mingguan, kita nak buat ini, kita nak buat itu, kita nak buat ini, kita nak buat, matilah nak. Kan? Jadi sebab tu kita kena ada sikap interdependence ni. Kita gunakan segala kemudahan yang ada untuk kita kembangkan tim. Jika ada dealer-dealer lain, bantuan-bantuan daripada dealer lain, kita gunakan. Mereka ada buat coaching, kita gunakan. Okey, HQ ada buat Zoom meeting untuk mengajar orang tentang teknik bagaimana nak dapatkan database, teknik bagaimana nak branding, nak buat closing. Kita gunakan apa kemudahan yang HQ dah bagi, apa kemudahan yang tim kita dah buat. Contoh kadang-kadang branch kita ada buat insentif, ada buat ini, itu. Kita gunakan kemudahan ini, kita jadi seorang yang interdependence, gunakan, suruh network kita untuk turut sertai supaya bantu untuk kita kembangkan tim kita. Inilah yang saya maksudkan interdependence. Jadi daripada sini tuan-tuan, bila saya sebut pasal interdependence, that means walaupun kita sudah independence, kita sudah sendiri, kita sudah ada network, itu bukan bermaksud kita adalah number one. Itu bukannya bermaksud kita boleh buat sendiri, kita master ataupun kita sifu dan sebagainya, kita tak perlukan nasihat orang lain, kita tak perlukan bantuan orang lain. Buat orang lain, itu adalah salah sama sekali. Kita kena jadi juga interdependence, yang mana kita juga saling bergantung kepada dealer lain sesama antara mereka. Sedangkan saya sendiri pun tuan-tuan, saya masih lagi bergantung kepada dealer-dealer lain. Saya saling memerlukan dealer-dealer lain. HQ ada buat preview online macam ni, saya sebarkan kepada network saya supaya mereka join. HQ ada buat Zoom meeting untuk belajar, saya sebar kepada semua join belajar supaya bantu untuk kembang. Saya mengharapkan bantuan daripada orang lain, saya mengharapkan bantuan, saling bergantung kepada dealer-dealer HQ dan lain untuk bantu tim kita. Jangan kita menjadi seorang katak bawah tempurung. Okey, ego tinggi, tak nak, aku buat sendiri, semua aku punya cara. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena jadi seorang yang interdependence. Ini yang saya nak maksudkan kepada rakan-rakan. Alright. Yang paling penting tuan-tuan, bila saya cakap tentang the power of unity, kita kena sentiasa membina hubungan baik sesama kita punya agent, sesama kita punya team. Jangan bila kita kata kita ni pandai, kita nak membodohkan orang lain. Kau ni tak pandai lah. Dulu waktu aku buat dulu, tak ada pun perangai pelik macam kau ni, tak ada pun manja macam kau ni. Ini adalah salah, benda yang sangat salah. Sebab tu saya kata the power of faith. Percaya kepada Tuhan. Kalau orang ni orang yang ada agama, dan tentu walaupun dia pandai macam mana pun, dia pandai respect orang, dia pandai hormat orang, dia pandai rendah diri. Jadi bila kita berhadapan dengan ejen-ejen baru, ejen-ejen lama, kita kena saling hormati diorang. Kita kena jaga hubungan baik kita dengan ejen, dan pada masa yang sama kita kena jaga juga hubungan baik kita dengan kawan-kawan dealer-dealer yang lain. Dan yang paling penting kawan-kawan, kita kena jaga hubungan baik kita bersama dengan staff-staff HQ. Ini yang sangat penting. Kadang-kadang saya selalu tengok orang ini, bila dia ada masalah, dia call HQ, dia hentam HQ, dia marah kau-kau punya. Okay. Kadang-kadang, ini minta maaf lah bila saya cakap kan, kalau ada sebahagian macam kita, macam saya, kita kenal Mr. Chia. Okay, saya dah tee up Mr. Chia pula kan. Kadang-kadang bila kita marah tu, kita pergi hentam Mr. Chia ni, kungkang. Padahal sebenarnya dia dah membantu untuk memudahkan kita, untuk bantu dengar masalah kita, untuk bantu tolong kita. Tuan-tuan, kalau kita nak mudah berjaya dalam bisnes, 3 orang kita kena betul-betul jaga hubungan baik. 1, kita kena jaga hubungan baik dengan introducer kita, dengan kita punya orang yang perkenalkan bisnes ini pada kita, ataupun dengan branch kita, ataupun dengan ketua tim kita. Ini yang pertama. Okey. Yang kedua, kita cukup kena jaga hubungan baik kita dengan sesama dealer-dealer yang lain. Maksud saya, dealer-dealer yang bukan di bawah tim kita, rangkaian kita, bawah grup kita. Kita kena jaga hubungan kita bersama dengan dealer-dealer lain, walaupun dia tim lain, dia tak ada susu galur pun dengan kita. Kita kena cukup jaga hubungan baik dengan mereka. Dan yang ketiga, orang yang kita kena jaga hubungan baik adalah staff juga. Dengan staff HQ
Kerana apa tuan-tuan? Dengan staff HQ ni, kalau kita jaga hubungan baik dengan mereka, kita pandai menjaga hati mereka, kita pandai jaga hubungan baik, kita sentiasa ucapkan magic word, iaitu terima kasih kepada mereka. Mereka ini kelak akan membantu kita sangat banyak tuan-tuan. Kalau kita jaga hubungan baik dengan staff, untuk urusan pembelian singkat senang. Kalau kita jaga hubungan baik dengan staff, apa-apa masalah teknikal apa semua senang, dia nak bantu. Dia kenal kita, dia baik dengan kita. Sama juga kita jaga hubungan baik kita dengan sesama dealer. Satu masa bila kita memerlukan mereka, kita memerlukan bantuan mereka, mereka akan senang bantu kita sebab kita dah jaga hubungan baik. Apatah lagi bila kita jaga hubungan baik kita sesama dengan tim kita. Kerana tim kita sudah banyak membantu. In case apa-apa hal, memang senang. Jangan bila kita rasa kita dah pandai, kita mengharapkan orang saja untuk baik dengan kita. Orang saja kena hormat kita, kena respect kita. Tapi kita tak reti respect orang. Ini adalah yang salah. Jadi, saya harap dengan penerangan 3 power ini, tuan-tuan dapat sesuatu. The power of words, the power of the power of faith, dan yang ketiga, the power of unity. Tuan-tuan, 3 benda ini kalau kita ada dalam diri kita, insya-Allah memang kita boleh berjaya. Saya yakin dan percaya, saya jamin tuan-tuan. The power of words, sentiasa bercakap benda yang baik-baik, sentiasa bercakap dengan benda-benda yang positif, berkawan dengan orang yang sama misi dengan kita yang positif. Jangan kita nak berjaya tapi kita berkawan dengan orang-orang yang mindset dia tak nak berjaya pun. Mindset dia hanya cukuplah sekadar ini. Tak boleh, kita kena berkawan dengan orang yang mindset positif. The power of words berkaitan dengan subconscious mind. The power of faith, kita kena buat dahulu, percaya kemudian. Kita kena percaya yang kita buat ni ada orang sedang memerhati, kita kena sentiasa buat baik dengan orang. Percaya kepada company, percaya kepada bisnes ni. Kita percaya yang bisnes ni akan buat baik dengan kita, bisnes ni akan ubah hidup kita. Percaya kepada company. Jangan kita asal nak kritik, condemn, berkata asal nak condemn, kritik, kata-kata benda yang buruk pasal company, lepas tu kita nak duit daripada mereka. Ini satu benda yang salah. Dan yang terakhir adalah the power of unity. Ingat pesan saya, kalau kita nak pergi jauh, kita kena bina team. Bila kita nak bina team, kita kena jaga hubungan dengan mereka, kita kena sentiasa respect mereka, dan kita kena jadi dependent pada peringkat awal, independent selepas itu, dan yang ketiga, kita kena bijak, kita kena jadi interdependent. Menggunakan kelebihan, menggunakan apa source yang dah HQ bagi, kita punya team bagi, untuk kita kembangkan network kita. Semoga anda dapat sesuatu daripada 3 power ni. Mula tanamkan diri, dan jangan lupa the power of faith, macam saya cakap tadi, tulis dekat satu kertas, Alhamdulillah, syukur ya Allah, kau telah memberikan aku income 10,000 sebulan dalam bisnes ni. Walaupun kita tak capai, kita tulis saja, kita tampal dekat kita punya cermin ataupun satu tempat. Setiap kali kita bangun, kita kena sebut benda tu dengan sebutan seperti kita berdoa, dan pada masa yang sama sebutan seperti seolah-olah kita dah berjaya. Tuan-tuan, ingat saya pesan, the power of words dan the power of faith. Benda ini hanya bermula dengan kata-kata, hanya bermula dengan kepercayaan. Satu masa, yakinlah kata saya, ianya akan jadi realiti. Seperti mana yang saya rasa sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.